Okay. Okay, so satu modulation, satu digital modulation on analog, dan satu lagi adalah digital lah. So kat sini lah kita akan belajar masuk chapter 3 dan chapter 4 tu. So kat sini bahagian receiver, proses dia adalah sama seperti modulations. Okay, saya lebih fokus kepada bahagian transmitter, dan receiver ni lebih kepada demodulations. Okay. So proses demodulation ni adalah proses macam mana kita nak dapatkan balik signal asal kita tadi. Okay, demodulations. Okay. So dekat sini akan ada semasa penghantaran daripada transmitter ke receiver, dan juga pada kita punya medium. Okay, ni medium kita. So kat sini of course akan ada satu noises. So noise ni sama ada dalam masa kita nak penghantaran dalam sistem, dalam medium, dan juga dia juga boleh berlaku dalam kita punya sistem radio kita, sama ada sistem transmitter ataupun sistem receiver. Okay, yang ada dua lah, iaitu correlated and uncorrelated. Okay, so sekarang kita dah sentuh kepada bahagian modulations, noise, dan sekarang kita akan lihat kepada dalam sistem medium. So medium ni dia akan ada dua. Okay, satu secara wired dan satu adalah secara wireless. Okay. So secara wired ni kita akan lihat kepada bahagian TX line, transmission line lah. Okay, transmission line tak semestinya daripada transmitter ke receiver. Okay, transmitter juga adanya kalau kita pasang wire daripada switch kepada mentol lampu, itu pun kita panggil sebagai transmitter. Okay, so transmitter ni dia menghantar signals. So sama ada kalau dalam you belajar wiring tu dia menghantar signal electrical lah. Tapi kalau dalam sistem, dalam communication pun menghantar signal electrical, tapi mungkin dia voltage yang rendah ataupun power yang rendah. Okay. Okay, itu bahagian transmission line. So nanti kita akan lihatlah jenis-jenis transmission line yang ada di dekat yang kita akan belajar. Kemudian untuk wireless, kita akan lihat kepada antena. So when we talk about wireless, dia mesti kena ada antena. Okay. You punya handphone, you punya laptop, you punya apa-apa anything, televisions, decoder sebagainya, dia mesti akan ada antena. So kat sini kita akan lihatlah jenis-jenis antena dan macam mana antena tu beroperasi. Okay. So ini adalah chapter kelima, transmission line, dan antena tu adalah chapter yang ke-5, yang ke-6. Okay. Dan bila kita dah tengok kepada bahagian antena, ini antena ni adalah satu device lah, satu sistem. Okay. So antena tu akan terletak dekat sini. So sebelum dia pergi kepada receiver, dia akan pasang dekat sini. Okay, so ni antena dia. Dia hantar dan dekat sini receiver dia akan ada dekat sini lah. Okay, macam you punya Astro, you punya piring antena tu adalah bahagian receiver. Okay, transmitter dekat mana? Transmitter tu adalah dekat Miasat ataupun dekat HQ Miasat tu lah, HQ Astro. Dia hantar signal kepada satelit, satelit hantar kepada kita. Okay, satelit tu sebagai kita punya reflector sajalah. So antena, kemudian bila dah kita tengok kepada bahagian antena, kita akan lihat juga kepada bahagian wave propagation. Wave propagation. Okay, so perasan tak kalau kita macam kita wave propagation ni, kita punya bumi, earth. Okay, so kat sini ada transmitter, you punya pencawang. And then you punya, ini you punya handphone awak. Okay, ini transmitter, ini you punya receiver. So macam mana signal tu menghantar? Okay, dia hantar pada awak. Theoretical dia adalah daripada transmitter kepada receiver. Tapi apa akan jadi apabila kita akan ada gunung, akan ada hujan, akan ada kereta lalu dan sebagainya. So apa akan jadi pada signal tu? So itu yang kita akan pergi kepada wave propagations. Macam mana signal tu dia propagates. Contoh dalam you punya situasi, contoh dekat you punya hostel lah kan. Siapa yang menghadap ataupun menghadap keluar daripada you punya AP ataupun access point tu, you tak dapat signal kan. Kalau siapa yang menghadap kepada access point yang direct, dia dapat signal yang kuat. Macam itulah dia punya sebab-sebab daripada wave propagation tu. Macam mana signal tu propagates ataupun propagate mencapah lah. Okay. So ini chapter ke-5 kita akan lihat. Ini chapter ke-6 dan ini chapter yang ke-7. So total up sini ini chapter ke-2 dan ini chapter ke-3, ini chapter ke-4.
Dan chapter 1 adalah secara introduction. So secara roughly daripada chapter 1 sampailah chapter yang ke-7, kita dah lihat secara ringkas ataupun secara whole diagram. Okay, basic whole diagram macam mana signal tu menghantar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan kita akan tengok dia punya environmental effect kepada kita punya signal tu. Okay. Kenapa saya cakap basic? Sebab kita akan lihat secara roughly saja. And then bila masa you masuk degree, you akan lihat satu-satu. Okay, contoh kalau you tengok pasal processing ataupun modulations, you akan belajar lebih mendalam tentang signal processing. Macam mana signal tu diproses daripada analog kepada digital. Kemudian ada satu lagi topik iaitu antena. Ada satu kursus yang khusus cerita pasal antena sahaja. Macam mana antena tu kita design dan sebagainya lah. Okay. So untuk diploma punya level kita lihat kepada semua aspek dan kita boleh faham, dapat idea macam mana signal tu daripada transmitter pergi kepada receiver. Okay. So itu secara introduction lah. Okay. So baru kita akan masuk kepada chapter kelima iaitu transmission line. So kita ambil satu sikit saja transmission line saja untuk pada petang ni. Okey, sekarang ni ada soalan? Tak ada, sir. Okay, good. Okay, so kalau lihat dalam nota awak, okay, so transmission line ni ataupun kita panggil sebagai line transmisi, okay, adalah two conductors separated from one another by electrical dielectrics. So kalau kita belajar wiring, okay, kamu belajar wiring, electrical mesti ada basic idea dia adalah ada dua pole ataupun ada dua wire. Satu wire positif, satu wire negatif. Sama juga untuk kita punya yang kita belajar ni. Dia mesti ada dua konduktor yang dipisahkan oleh satu dielectric. Okay. So kalau kamu belajar wiring tu yang copper dan disalut oleh satu plastik kan. So plastik tu adalah kita panggil sebagai dielectric lah. Okay. Yang warna biru, warna hijau, warna merah dan sebagainya. So tujuan kita akan menghantar transmission ni, okay, kita nak hantar kita punya signal tu secara 100%. Kan? So kita ada transmitter, so kat sini data kita adalah 100%. Kita punya data daripada transmitter. Kita nak hantar kepada receiver, idea dia mesti kita nak dapat exactly the same with the transmitter. Contoh, kita hantar 100, kita mesti dapat 100% dia punya data berkenaan. Okay? Tapi disebabkan ada noises, ada losses dan sebagainya, mungkin data tadi akan berkurangan. Okay? So the purpose is to deliver all signal to the antenna lah. Power to the antenna. So antenna dia daripada sini ke antena kita ataupun daripada antena kepada antena. Okay? A perfect transmission line, okay, dia kata perfect. Maksudnya perfect ni dia punya idea secara theoretical. Okay, idea dia transmission line ni dia mesti tak boleh radiate any energy. Okay, yang pertama. Yang kedua, dia mesti tidak ada losses lah. Kalau dia ada radiate any energy, dia mesti akan ada losses. Kamu perasan tak kalau kamu pasang handphone kita, okay, kalau kamu selalu call dan sebagainya, dia akan ada kepanasan belakangan. Okay, so bila ada panas, okay, akan ada satu temperature ataupun kita panggil sebagai thermal noises. So kat situ akan ada losses lah. Dari segi performance, dari segi you punya quality of the you punya performance handphone tadi tu. Okay, sama juga kalau kita punya wire. Contoh wire sekarang ni, okay. So kalau kita measure, okay, losses dekat wire ni daripada saya punya headphone ni, okay, kalau dia boleh detect any energy radiate from this one, okay, bermaksud kita punya copper ataupun dielectric yang menyaluti copper kita ni adalah tidak bagus lah. Tapi sebabkan kita punya headphone ni signal dia terlalu rendah, so dia kemungkinan dia tidak akan ada losses. Ada losses tapi dia berkurangan lah. Okay, dia tidak menyebabkan ada kepanasan. Okay, itu dia punya idea dia. So kat sini kita ada 3 jenis transmission line. Guided transmission line. So kita ada apa maksud guided? Guided ni bermaksud, okay, contoh kalau kita punya ini copper kita, okay, dan ini adalah kita punya dielectric. Okay.
So guided ni bermaksud apabila kita punya signal kita transmit daripada TX kepada RX. So signal tu bergerak dalam kita punya dalam satu laluan sahaja. So itu kita panggil sebagai guided. Dia tidak boleh mencapah. Okay? Dia tidak boleh, kalau unguided ni adalah untuk wireless. Okay? Ini kita panggil sebagai guided. Guided. Kalau unguided, okay, itu kalau kita gunakan secara wireless. Ni transmitter, ni receiver. Okay. So bila kita transmit daripada TX ke RX, okay, akan ada signal. Tapi kita tak boleh control signal tu pergi kepada receiver. Dia mungkin akan pergi ke atas, mungkin akan pergi ke bawah. Okay, pergi kena pada ground, pergi kepada bangunan dan sebagainya. So dia akan jadi kita panggil sebagai unguided. Kita tak boleh kawal. Tapi kalau secara wireless, secara wired, kita boleh kawal dia pergi ke mana. Okay. So yang losses tadi, energy ni, kalau misal kata signal tu bergerak dalam ni, and then akan ada signal keluar daripada kita punya orang kata apa ni, dielectric. So ini kita panggil sebagai losses lah. Ini kita panggil sebagai losses. Okay. Energy radiated. Okay. So guided transmission line kita ada dua, satu balance line dan satu unbalanced line. Okay. Dan satu lagi adalah balance ataupun balance to unbalance. So balance line ni ada dia kita punya connector tu mesti antara balance dan balance. So saya akan terangkan apa itu maksud balance. Kalau unbalance sama juga antara unbalance dengan unbalance. Kalau balance ni ada boleh connect antara kedua-duanya. Okay. Okay, kita pergi pada yang pertama. Okay, apa yang dikatakan sebagai balance line. So balance line ni dia mempunyai dua wire, ciri-ciri dia ada mempunyai dua wire dan kedua-duanya membawa arus elektrik ataupun membawa signal. Tapi satu signal membawa satu konduktor membawa signal dan satu lagi secara return. Okey, bermaksud satu okey. So kalau balance line, okay, dia mempunyai dua wire, satu, dua, daripada TX kepada RX. Okay, satu pergi kepada transmitter dan satu lagi dia bagi kepada receiver. Okay, so satu signal dia pergi hantar, satu signal lagi dia membawa balik. Okay, hantar dan return. Okay, so untuk melengkapkan satu litar elektrik, kedua-duanya mesti kena connect dengan grounding lah. Okay, kedua-duanya mesti kena connect dengan grounding supaya kita punya litar tu lengkap. Okay. Contoh dia apa? Twin wire, twisted wire and parallel wire. Macam mana bentuk dia? Okay, kita tengok dekat sini. Okay, ini adalah contoh contoh untuk balance line, iaitu shielded twisted pair. Okay, ini biasa kamu nampak dekat mana? Okay, you punya kabel komputer kan? Okay, this one. UTP dan juga STP. Contoh yang lain apa lagi? Ini twisted pair, open wire. Ini kita nampak biasa kalau dekat kita punya sekarang dah pakai Astro ataupun sekarang dah pakai My TV. Kalau untuk televisyen yang lama-lama tu yang masih gunakan analog lagi. Okey, dia daripada kita punya tulang yagi uda ataupun tulang ikan punya antena dekat luar tu connect kepada kita punya television. Okey, biasa yang ini kita nampak. Yang ini biasa kita gunakan kat Malaysia. Yang ini, yang bawah ni yang mana yang C ni, yang bawah ni yang C, ini biasa kita gunakan untuk connect stereo ataupun audio antara speaker dengan kita punya radio. So kita gunakan wire macam ni. Okey. Yang sekarang pun macam tu jugalah, tapi sekarang dia dah tutup kedua-dua wire tu. Okey, yang kedua adalah unbalanced line. Okey, unbalanced line ni dia kata apa? Dia kata one wire is at ground potential and another wire is a signal protection. Okay, signal potential lah. Kita punya current signals. Okay, so kita punya wire kalau untuk unbalance, okay, dia ada dua wire juga. Satu kepada
satu kepada, so kat sini dia akan ada satu pergi kepada transmitter dan satu lagi dia boleh kedua-dua arah, satu pergi kepada receiver, satu pergi kepada transmitter. Okey, dan satu lagi dia akan connect kepada kita punya ground. Okey. Okey, ni biasa kita nampak dekat mana? Okey. Ini kita biasa nampak yang di one lah. Okey. So yang ini, contoh yang ini yang ada macam ada satu yang copper hujung ni, itu adalah positif ataupun yang inilah. So kat sini adalah kita punya positive line. Okey, yang ini adalah negative line. So ini adalah kita punya positif kita. Dan yang warna copper ni, okey. So positif dengan negatif ni ada satu dielectric. Okey. Lepas tu kita ada negative line dan satu lagi adalah kita punya protections. Okey. Ini kita bisa nampak dekat mana? Dekat kita punya kabel astro. Okey, so kalau you buka astro dekat rumah tu, buka belakang dia tu, you akan nampak di semua lah. Okey. So kadang-kadang kalau ada masa ada situasi kita nak berpindah rumah kan. Okey, kadang-kadang kalau kita nak pasang astro ni macam mana? Okey, sebenarnya kita boleh buat DIY sini. Kita boleh pasang sendiri. Kita buka, okey, buka kabel, buka decoder dan buka antena kita. Okey, antena tu you agak-agak je lah menghadap ke arah kiblat. Okey, dia punya longitude latitude tu menghampiri ke arah kiblat. Okey, and then kat sini misal kata panjang tak cukup, you boleh potong dan kemudian kamu boleh buat balik kita punya sambungan wire ni. Okey, dia mudah je lah. So kalau you tengok dekat you punya astro, ada benda ni. Itu kita bagi sebagai guided ataupun unbalanced transmission line. Okey. So dia punya kedudukan dia adalah sinilah. So ini positif, okey. Dan kemudian yang ini adalah negatif, okey. Itu bahagian transmission line. Dan yang ketiga adalah balloon, okey. Apa itu balloon? Balloon ni adalah satu device, okey. Apa fungsi dia adalah untuk gabung kita connect, contoh mana dah. Okey. So kat sini contoh dekat awak punya antena tu adalah kamu gunakan this type iaitu balance line. Tapi awak nak sambung dekat awak punya astro punya decoder iaitu unbalanced line punya port. So awak perlu ada satu alat untuk gabungkan antara balloon ataupun antara balance dan juga unbalanced line iaitu kita panggil sebagai balloon. Okey, dia device dia bukan wire, dia adalah satu device. Okey. Iaitu a circuit device used to connect a balanced transmission line to a unbalanced line. Okey, ataupun ke yang sebaliknya lah. Okey. Okey, ini adalah dia punya orang kata block diagram untuk balloon. Okey, yang pertama ni nama dia lah, iaitu nama dia adalah transformer balloon. Okey, yang kedua adalah bazooka balloon. Okey, so nama dia pelik sikit. Okey. Okey. So yang ketiga adalah balloon. Okey, so balloon ni antara balance nak connect dengan unbalance. Okey. Dia ada satu device. Okay, so itu jenis-jenis transmission line lah. Ada soalan setakat ni? Tak ada, saya tak ada. Okay, good. Okay. Okay, so sekarang kita akan lihat kepada kita akan lihat kepada kita punya line itu sendiri. Okay, let's say kita akan ada satu line lah. Satu line panjang kita nak sambung daripada transmitter kepada receiver. Kita akan ada satu line. Okay. So wire lah. Okay. So signal tu akan hantar daripada transmission kepada receiver. Okay. Let's say macam ni. Okay. So macam saya cakap tadi, setiap medium sama ada wireless ataupun wired, dia akan ada noises. Okay. So macam mana kita nak kira noises tu? Okay. So untuk line transmission line, kita akan kira berdasarkan tahap kita punya panjang line tu tadi.
Okay. So panjang line. So contoh dekat sini kita akan kira by meter lah. So 1 meter, 1 meter. So losses tu dia akan kira by meter. So that's why kita biasa kalau beli kabel, okay, biasa kita beli kabel, dia akan tulis losses tu berapa negatif dB. Okay. So losses akan kira negatif berapa dB per meter. Okay, so maksudnya dalam 1 meter dia akan kehilangan kuasa sebanyak berapa dB. Okay, kalau kita beli, so maksudnya makin panjang kabel kita, makin tinggilah losses yang akan berlaku dalam kita punya transmission. Okay, faham tak? Okay, boleh So sebenarnya makin panjang kabel ni tak sesuai lah. Contoh kalau kita gunakan kabel LAN. Kau ingat, siapa ingat dulu kalau masa zaman dulu, masa zaman saya belajar, main Counter Strike, okay, nak connect antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kawan saya di blok di bilik hujung. So jarak dia lebih kurang saya beli kabel 10 meter. Okay, so dia punya lagging dia tu, okay, tak ingat lah, okay, agak tinggi lagging dia tu. Okay, orang dah tembak, saya dah kena tembak dah. So dia akan banyak losses dekat situ. Okay, so macam mana kita nak kira losses tu by meter? So kita akan lihat kepada characteristic impedance. Okay, so nak kira losses tu, so kat sini let's say kat sini kita boleh tahu kita punya so kat sini kita kena kira kita punya characteristic impedance ataupun kita panggil sebagai Z0, iaitu this one lah, characteristic impedance. Okay, apa yang dikatakan Z0 tu? So Z0 tu adalah impedance measured at the input for this line when its length is infinite. Okay, apa maksud dia? Okay, so let's say kita punya radio, ini kita punya radio, dan kita ada satu konektor dan kita nak sambung dekat kita punya receiver lah. So ini adalah kita punya kabel kita. Okay, ada satu kabel. So kabel kan ada macam-macam jenis kabel dengan losses dia sekali. So let's say dekat sini, so ini adalah let's say TV lah, okay, radio ataupun TV lah. Okay, so bila kita nak connect, okay, let's say kamu beli TV tapi kabel dia tak ada, antena dia tak ada. So awak beli TV, so antena dia macam mana? Okay, so ini pergi kepada antena awak, antena. So biasanya TV kita punya kat sini kita akan ada satu kita panggil sebagai Z0 dia, okay, ataupun dia punya impedance. Okay, so kita ada Z0 untuk TV lah, Z0 untuk TV, dan kat sini pun ada juga Z0 untuk Z0 for kabel. Okay, so untuk mengurangkan loss, okay, so kita kena make sure kita punya Z0 ni mesti sama. Okay, so let's say Z0 untuk TV adalah 75 ohms dan kita kena beli kabel kita yang mana kabel dia mempunyai Z0 dia adalah 75 ohms juga. Okay, so dia akan kita panggil sebagai match load. Okay, maksudnya kita punya loading kita, iaitu loading kita adalah TV kita, dia match ataupun sama dengan kita punya kabel. Barulah kita punya signal tu akan bergerak lancar antara TV kepada antena dan sebagainya. Okay, so dekat sini kita boleh kurangkan kita punya losses kita. Contoh, kalau misal kata kat sini adalah kita punya TV 75 tapi kita beli kabel 50 ohms punya match. So 70 dengan 75, 50 dengan 75 dia tidak match. So apa kita buat? Okay, so kita kena ada converter dia lah. So itu cerita panjang lagi, converter dia lagi banyak loss nanti. So kalau antara 75 dengan 50 dia tidak boleh match antara satu sama lain. Kalau 75 dengan 75 dia mesti kena match. Okay, so kat sini kita akan boleh kurangkan noise, kita akan kurangkan losses lah dalam antara kabel. Okay, boleh So Z0 ni apa maksud dia? Z0 ni adalah dianggapkan macam satu liter ni lah. Okay, kita ada switch, kita ada bateri dan kat sini dia infinite length. Okay, so Z0 ni dia boleh kira untuk 1 meter punya losses ataupun 1 meter punya kabel ataupun 100 infinity punya kabel punya length. Okay, dia boleh
Z0 tu kita anggapkan Z0 tu adalah statik ataupun sama untuk setiap panjang dia. Okey, apa fungsi Z0 ni? Saya cakap tadi, fungsi Z0 ni untuk kita kira kita punya losses, tapi yang ini kita akan lihat kepada dia punya propagations. Okey, propagation tu apa? Iaitu dalam kabel ni macam mana signal tu boleh propagate. Okey. So kalau misalnya kita match, adakah signal tu boleh travel dalam ni? Okey, kalau dia tak match mungkin signal tu akan reflect back, akan patah balik. Okey. Okay. So kita lihat apa yang fungsi Z0 ni boleh lakukan. Okey. So Z0 ataupun kita punya characteristic impedance kita, dia akan okey, dia akan lakukan ataupun dia akan dia punya formula dia adalah this one lah. Okey. Okey. Tapi after selepas kita permudahkan, kita akan dapat this one lah, L over C. So L ni untuk inductance dan C ni adalah capacitance. Okey. Aruhan dan juga capacitance apa? Lupa lah. Okey, capacitance lah, inductance dan juga capacitance. Okey, Z sama dengan L over C. Okey. So ini adalah untuk untuk overall ataupun yang asal untuk overall punya kabel. Okey. Maksud bukan overall, dia macam kabel asas lah. Okey. Impedance punya kabel. Okey. This one punya kabel. So kalau untuk yang sini, kita punya Z0 kita adalah sama dengan L over C. Okey. Okey. So kat sini kita akan lihat kepada dua jenis wire. Okey. So kat sini kita Z0 dengan L over C punca kuasa. So untuk kabel kita akan ada dua jenis lah. Yang biasa kita akan gunakan iaitu parallel wire. Dan juga yang kedua adalah coaxial cable. Kenapa? Parallel wire ni untuk apa? Parallel wire ni apa tadi jenis dia? Dia adalah unbalanced. Unbalanced. Atau unbalanced. Balance line. Yang ini unbalanced. Betul tak? Tak respon pun? Betul. Saya dah tak nampak apa. Okey. Okey, satu parallel ni untuk contoh untuk balance line, ni balance sorry lah tulisan tak cantik. Satu lagi adalah coaxial cable adalah untuk unbalanced line. Okey. Okey, so kita lihat yang pertama. So untuk parallel wire, dia punya Z0 dia adalah, so ingat parallel wire tadi dia adalah dua wire, okey. Okey, satu pergi, satu balik. Okey. Kalau untuk coaxial cable, yang inilah, yang dalam ni lah yang kita punya yang inilah yang sebagai kita punya pergi dan balik. Yang ini adalah grounding dia, negatif. Yang ini positif. Okey, itu beza dia. Okey, kita tengok yang pertama, parallel wire. So dia punya Z0 dia adalah this one. Okey, dia dah pemudahkan, dia akan jadi seperti ini. Okey. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, so Z0 dia adalah 276 over epsilon R ni adalah kita punya relative permittivity. Ini adalah constant for each dielectric. Maksudnya apa? Setiap bahan dia mempunyai dia punya sifat dia. Contoh kayu dia ada sifat, apakah relative permittivity dia? Plastik apa sifat dia?
So dia ada nilai-nilai dia. Okey. Yang kalau kata dia 1, okey, dia adalah air lah ataupun udara. Okey, kalau udara dia punya sifat relative permittivity dia adalah 1 nilai dia. Okey, bukan air ni, air, udara. Okey, untuk coaxial cable this one. Okey, so kena ingat dia ada beza dia iaitu satu D1 ini adalah outer dan D2 ni adalah inner. Okey. Okey, D2 inner. So ni salah ni. Inner. Okey. Okey, satu outer, satu inner. Okey. So the epsilon R ni yang tengah-tengah dia ni lah. Ni so epsilon R dia. Okey, apa? Okey. Okey, so ni just direct je. Dia bagi formula so you boleh selesaikan lah. Okey, example 1. A piece of RG 59B stroke U coaxial cable. Okey, so nampak coaxial cable has 75 characteristic impedance. So ini adalah kita punya Z0. Okey. And nominal capacitance C. Capacitance So dia panggil capacitance. Ini adalah C kita. So what is inductance per meter? So gunakan formula apa? Z0 sama dengan L over C. Masukkan. So Z0 kita adalah 75 sama dengan, so dia nak inductance kan? So L over C kita iaitu 69 pico. Pico berapa? Darab 9. 12. 12 piko. Okay. Tak ingat, saya ingat pikul lain ni. Bukan piko tu. Pico apa? Entah, tahu Tak, piko Tak apa. saya ingatkan pikul 8 tu ni. Dia ingatkan Pukul 8. Tu je. Oh, Punya bukan 9 ke 8. 12 ni. 12. Oh, 12 je. 12. Dia mana ada 8. Dia stack Nano of 3. 9. Nano yang 9. Nano Okey, okey. 9. Apa-apa lah korang ni. Okay, cuba dapatkan nilai dia. Sekejap. Tengah kira. Ya, Pico berapa ni? 19. Piko 12. 12. 12. Okay. 19 jauh sangat. Kau nak Bukan gimana? aiskrim, bukan. Okay, berapa nilai dia? 5.1 je boleh. Betul lah. Mudah direct ni. Tekan calculator je. Kalau salah tak tahulah. Berapa? Yang lain? Zulfaqar, Haikal, Naim. Naim dah bet ni. Hadi. 388.125 nano. Salah. Okey, 388. 0.125 nano. 388.125 nano Henry per meter lah. Betul? Entah. Saya buat nano jap. Kalau piko besar okey. sangat. So betul lah. Okey, 388. Okey. Uish, betul lah 388. siap. So kalau you bawa ke sini 388 nano lah. So macam jawapan saya ni micro. Okey. So nano Henry per meter. Okey. Okay, yang kedua, if the diameter of inner, okay, so inner ni D berapa? D2 kan? D2. D2. So D2 adalah 0.584 milimeter Milimeter berapa? Kuasa 3. Kuasa negatif 3. Negatif 3. Okay, 2.23 epsilon R 2.23. What the outer? So dia nak dapatkan D1 dia berapa? Okay. So gunakan formula ini. Coaxial kan? So kena ingat tengok dia coaxial ke apa. Kena tahu dia punya nilai dia. So masuk ambil nilai dia iaitu so Z0 dia. Okay. 138 tu tetap je answer. Tetap. ZO sama dengan 138 per log D1 D2. ZO tadi dah ada 75 tadi. Okay. Z0 tadi adalah 75. 138 138 per epsilon R dia adalah 2.23 punca kuasa log
D1 yang kita nak cari, salah. D1 yang kita nak cari over D2. D2 dia adalah 0.584 mm. So kena tahu. 584 mm. So Okey. D1 sama dengan apa? So ini kena pandailah. Ini bawa ke sini jadi apa? Kalau lock bawa ke sana jadi apa? Anti-lock. 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 Okay. Kan dia tak tahu ni Kang. So lock bawa ke sini. Asal dia jadi gelap? 10.5. So lock bawa ke sini dia akan jadi anti-lock. Okay. Berapa jawapan dia? Alif Aiman. Syafiq. Saya nampak 112 bahagi 138. 0.811 0.812. okey. Dalam slide saya tu ada jawapan ke? Tak bagi slide lagi. Ada tau di. Ada lah dekat group. Ada tau Oh, di. dalam group. Tengok saya dapat seorang tak download lagi. Tak ada, saya tengok kat author tadi patutlah tak ada. 3.78. Okey, so ni kalau dalam slide saya tu ni D1. Okey, D1 D2. Okey, so kita akan dapat 3.78 mm. Okey. Alright. So K ni slide hamba ni epsilon R. Okey, sangat mudah, direct. Betul. Sang je kan. Ini boleh skor A ni, kom ni. Kau tak dapat tahu lah ni. Serius tak? 3.788. Ya, betul. Okay, so kita lihat kepada next slide. Losses. Tapi saya ni nak ambil berapa titik puan? At least 2. 3. At least 3 macam kita buat notch dia. Notch kan? Oh, ni 2. Entahlah siapa buat ni. Okay, so kita pergi kepada wavelength. Sekejap, ada satu losses Okay, losses in transmission line. Okay, ni tiba-tiba terselip kat sini. Okay, so macam saya kata, kita akan dalam transmission line, kita akan losses lah. So losses tu dia ada, biasanya kita akan 3 bahagian, iaitu radiations, okay, conductor heating. So conductor ni copper ni lah Conductor heating ni adalah copper. Okay, ni yang copper. Okay, dan satu lagi yang dielectric. So copper tu tahu kan, copper tu kalau dalam kita punya coaxial cable, okay, dia ada satu copper, okay, dan satu lagi dielectric. Okay, dielectric ni, copper ni of course kita akan ada heating. Sebab apa? Bila akan ada arus yang berlebihan. Contoh macam you buat wire kan, kalau wire aircon, kalau you pasang 1.5 punya kabel pun tak boleh kan, dia akan terbakar. So macam ni jugalah. So dia mungkin kalau kita punya signal kita terlalu tinggi, frekuensi dia terlalu tinggi, so kabel tu tak boleh nak cover up. So mungkin dia akan ada heating. Sama juga untuk dielectric. So dielectric ni bukan suka-suka kita gunakan plastik, kita suka-suka gunakan kayu dan sebagainya. Kita ada calculation dia. Okay, make sure dia tidak boleh ada heating ataupun ada losses lah. Okay, so sekarang dalam kabel, okay, ni apa tadi? Okay, so dalam kabel, okay, kita tahu kalau dalam secara wireless, ini secara wired ini wired, ini wireless. So dalam wireless kita tahu lambda kita kalau satu signal, kita ada satu lambda kan? Okay, so lambda ni apa maksud dia? Lambda sama dengan C/F. Okay. So kalau dalam secara wireless, dia dalam bentuk orang kata keadaan open, okay, epsilon dia adalah 1 tadi kan. Tapi kalau dalam kita punya kabel, okay, kita dalam sini pun kita akan ada satu signal juga, akan ada signal lalu dalam ni. Tapi dia punya lambda dia tidak akan sama dengan lambda dekat open wireless ni. Okay, ini kita panggil sebagai lambda in propagations, lambda P. Okay, lambda dia.
Sebab apa? Sebab dia ada efek daripada kita punya epsilon R, dia ada efek daripada kita punya frekuensi dan sebagainya. Okey, efek daripada kita punya copper. So, efek ni dia akan memberi pengaruh kepada kita punya lambda P. So, persoalan dia macam mana kita nak kira kita punya lambda P kita. Okey. Kalau lambda biasa, yang ini C over F direct saja. C apa dia? Apa dia Naim? C over F? C, apa maksud C? Kok Allah, apa tadi? Sekejap. Bukan. Kapasitor kan? Kapasitor kan? Bukan. C ni adalah untuk yang ni. C ni ataupun kita punya VC. Saya takut you all keliru Ni adalah kita punya VC ataupun bukan. kita Bipik. punya halaju. Halaju. Halaju apa? Halaju Cahaya. 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 Iaitu 3 darab 10 kuasa 8 Oh. meter per second. Maksudnya dia tetap je lah. Dia tetap. Ini kalau untuk yang secara open. Okey, macam saya cakap, berapa lambda untuk satu frekuensi ni? So you masuk tekan kalkulator. Ingat tak dulu saya tanya awak berapa lambda dia yang daripada UHF, VHF tu. Okey, you guna kalkulator. Satu per F. 1 per F, T sama dengan 1 per F. Okey. Lambda C over F. C itu adalah halaju cahaya. 3 darab 10 kuasa 8. Okey. Itu beza dia. Kalau halaju cahaya biasa, kita tahu C over F saja. Kalau dalam kabel, dia punya lambda dia dah berlainan. Dia dah tak sama macam yang ini. Ini kita panggil sebagai lambda propagation. So lambda propagation dengan lambda biasa ni dia berbeza lah. Okey. Ini yang biasalah. Ini saya biasa kita cakap C dalam kalkulator ni pun kalau you tekan C constant 28 tu dia pun kat sini tulis C juga. Okey. Tapi saya takut kamu keliru dengan C ni capacitance. Okay, so saya tulis sebagai VC lah ataupun kita panggil sebagai halaju. Halaju kan V kan? Velocity. So C is untuk halaju cahaya. Speed of light. Okay. Ni biasalah. So halaju dia 3 darab 10 kuasa 8. Okay. So macam saya kata tadi, dalam in cable and then ini in open space ataupun in vacuum. Okay, bukan open space ada in vacuum. Vacuum condition Vacuum tu apa? Vacuum. Okay, vacuum condition. Vacuum tu dalam keadaan satu ruang lingkup udara open tapi dia tidak ada halangan, tak ada habuk dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai in vacuum lah. Okay, so kalau in vacuum kita punya lambda dia adalah lambda sama dengan VC over F. Okay, C over F. Tapi in cable, macam saya cakap tadi, dalam kita punya kabel, dia punya lambda dia kita panggil sebagai lambda P. Okay, lambda P. Okay, dan bila kita ada lambda P, kita akan ada juga kita punya VP kita ataupun had laju dalam propagation. So maksudnya VP ni adalah had laju signal dalam kabel. VC had laju cahaya. Okay. So macam mana signal tu macam mana signal tu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, itu kita panggil sebagai VP. Okay, signal tu bergerak dalam kabel. Ingat dalam kabel. Dia berbeza dengan dalam vacuum. So apa relation antara lambda P dengan VP dengan VC? So kita ada VP kat sini dan kat sini kita ada VC. Relation dia adalah relation dia adalah kita panggil sebagai VF. Apa itu VF? Velocity factor. Apa maksud velocity factor? Factor dia adalah VF sama dengan VP dibahagikan dengan VC awak. Okay. So VP ni in cable,
So A yang VC ni in vacuum. Okay. So kita tahu nisbah dia. Okay. Nisbah dalam kabel dengan nisbah di luar kabel. Okay. So kita tahu dia punya nisbah dia berapa. So bila kita panggil nisbah, VF ni dia adalah unitless lah, dia tidak ada unit. Sebab nisbah V over V ataupun meter per second dibahagikan dengan meter per second, dia potong-potong, dia tidak ada unit. Okay. So VF ni juga kita boleh kira sebagai 1 per epsilon R. Kita punya permittivity tadi. Okay, boleh? Faham? Boleh. Boleh Ustaz? Okay, so relativity ni ni kau bacalah sendiri lah Okay. So dia travel, okay. Maksudnya dia travel bergantung kepada dielectric constant dia. Okay, kalau dielectric constant dia 1, maksudnya VF dia punya hal laju dalam kabel tu sama dengan hal laju di luar. Ingat epsilon R kalau 1 tu di mana? Di udara lah. So maksudnya dia sama dekat luar. Alright. Okay, so kalau misal kata lambda, okay, ni si VC. Okay, so kalau kita nak kira lambda kita, okay. So lambda okay. So kalau okay ni V, kalau nak cari VF VC. Kalau lambda biasa apa? VC over F kan, ataupun C over F. Wah, this one lah. Okay. Kalau nak dapatkan lambda propagation, maksudnya lambda dalam kita punya this one, macam mana kita nak carikan? Sama juga, kita kena VC over F, tapi kita kena darab faktor tadi, darabkan dengan VF kita tadi, velocity factor. Barulah kita dapat faktor dalam hal laju dalam kita punya kabel kita. Okay, macam tak faham kan? So kita cuba buat satu latihan. Okay. Okay. What is actual length? Wait, actual length in meter of 1/4 wavelength velocity factor. Okay. So VF kita kat sini adalah VF sama dengan 0.66. Frekuensi dia adalah 30 MHz. Okay. Okay. Wavelength, kita nak dapatkan wavelength 1/4. So 1/4 ni 1/4 lambda. So lambda ni berapa? Lambda P kita. Macam nak buat? Okay. So kita gunakan kita kena dapatkan apa? Lambda P dahulu. So lambda P apa dia? Di semualah saya buat tadi. Sama dengan VC over F darabkan dengan VF. So VC adalah 3 darab 10 kuasa 8 dibahagikan dengan 30 mega darab 10 kuasa 6. Okay. Darabkan dengan VF awak adalah 0.66. So berapa nilai dia? Cuba try. Tekan kalkulator. Dia ada jawapan. Okay, so kita akan dapat 6.6 meter. Lambda P kita. Okay. So kalau nak dapatkan 1/4, 1/4 kita darabkan dengan 1/4 lah. So kita akan dapat 1.65 meter. Okay, so mudah. Okay, cuba kita buat satu example. Okay, kita gabungkan antara example 3 dengan example 2 tadi tu. Okay, yang kita kira kita punya Z0 dan sebagainya. So ini example 4 ni adalah gabungan antara kedua-dua example tu lah. Okay. So kita, okay, so ni kabel apa? Salin? Betul. Coaxial cable. Okay, coaxial cable. Coaxial cable. Okay, so coaxial cable kena ingat dia punya formula dia apa. Okay, so kat sini kita ada C, inductance, L, kita ada L, kemudian kita ada C, capacitance, kemudian kita ada F, 100 MHz. Kemudian kita ada inner conductor. Inner conductor apa nak Hadi? D1. D2. D2. D2.
Okay, dan ini adalah epsilon R. So step pertama, you mesti kena list down all the data yang diberikan. Okay, so line impedance. So buat kat sini lah So example 4. Okay. So yang pertama, kita kena tahu line impedance. Dia adalah Z0 sama dengan L over C, punca kuasa. Kan? Betul tak? Okay. So direct saja L berapa? 55 nano dibahagikan dengan C adalah 175 pico. So punca kuasa. Dapat berapa? Faster. Berapa? Berapa Izzati? 17.73. 17.73. Siapa dia? Okay, thank you Diva. 17.73 ohms lah Okay, ohms. Okay. So yang kedua, outer conductor. Okay, so dia nak dapatkan outer which is D1. Dia tak keluar. D1. Okay. So you just masukkan saja, simply masukkan kat dia punya formula dia Z0 138 over epsilon R log D1 over D2. Oops, D2. So Z0 you dah dapat tadi 17.73. Okay. Sama dengan 138 dibahagikan epsilon 3.56 log D1 you need to find and D2 is 0.65. Okay, 0.65 meter. Milli. Okay, millimeter. So simply dapatkan D1. Berapa? Hadi, buat tak? Sekejap tengah tekan kalkulator. Bagi 138. Lepas tu inverse log answer darab 0.5 mili. Saya dapat 0.97 micro. 0.97 micro. Betul ke? Yang lain? Yang lain? Aku dapat 1.136. Ya ke? Milimeter Dapat 1.136 mili. 1.136 mili. 1.136 mili. 1.36 mili. 136 6. milimeter. Okay. Sama macam jawapan saya lah. Okay, mungkin ada silap kat situ. Adi, cuba cek balik. Okay, yang ketiga. Okay, VF. Okay. So VF, so how to calculate VF? Yang paling mudah, dia adalah satu, yang pertama apa dia? VF sama dengan VP sama over VC kan? Okay, tapi VP kita tak dapat. So kita boleh gunakan satu cara iaitu 1 over epsilon R. Okay. So kita boleh gunakan 1 over epsilon R. 1 over epsilon R is 1 over 3.56. Okay. So you baru akan dapat 0.523. 523. Okay. So ni unitless ni. Dia tak ada unit sebab vektor kan. Daripada velocity dibahagikan dengan velocity. So dia tak ada unit. Okay. Jangan kamu tulis meter per second pula. Salah tu. Okay. Yang keempat, propagation velocity. So VP. So kat sini baru kita boleh guna yang atas ni. So VP is sama dengan VF darabkan dengan VC. So 0.523 darabkan dengan 3 darab 10 kuasa 8. So dapat jawapan dia, lebih kurang berapa agak-agak? .76 kilo. 340. Asal 340?
3E8 tau, 3/1008 VC kita. 156900000. 156.9 mega. Betul. Meter per second. Laju Okay. Right. Okay, so kat sini kita dapat. Lepas tu yang ke 5 kita tahu nak dapatkan wavelength in free space. So wavelength in free space ni wavelength lambda sama dengan VC over F ataupun C over F tadi kan. So direct je lah yang biasa kamu buat tu. Yang ni. Yang awal-awal dulu. VC is 3/10^8 dibahagikan dengan frekuensi is 100 MHz. So you akan dapat dalam berapa? 3 meter. 3. Okey, 3 meter lah. Okey, yang ke-5, 6. Okey, so wavelength in travel dalam coaxial cable tadi. So gitu kita panggil sebagai lambda P lah. So lambda P is sama juga VC over F darabkan dengan velocity factor. Okey, so 3 darab VF awak tadi adalah 0.523. Dia macam factorize lah. Dia macam dia nisbahkan berapa? 1.57 1.569 meter. Okay. So maksudnya kalau dalam free space dia punya, kalau kita gunakan frekuensi yang sama 100 MHz, dia punya lambda dia adalah 3 meter lambda dia. Tapi kalau kita dalam kabel, okey, dalam kabel, ni kabel dalam frekuensi yang sama juga. Okey, so ni frekuensi sama, frekuensi dia adalah 100 MHz. Pun sama juga, frekuensi pun sama juga 100 MHz. Kita cocok je kat kabel, kita punya apa ni orang kata lambda dia dah berubah, dia dah pendek. Okey, ini 1.569. Sebab apa pendek? Sebab dipengaruhi oleh kita punya epsilon R ataupun dielectric tadi. Dipengaruhi oleh copper kita, dipengaruhi oleh losses on our cable. Okey, so itu maksud dia lah. So itu beza antara dalam kabel dan juga dalam free space. Okay. So lastly is example 5. So example 5 ni adalah parallel wire lah. Okay, so parallel wire. So formula dia lain sikit lah. So kat sini dia bagi L, dia bagi C, dia bagi F, okay, dia bagi R, dia ada epsilon R. Sebab apa? Sebab kalau kita punya, kalau gunakan parallel wire, okay, dia ada D dan juga ada R. D ni adalah distance between two wire tadi. Okay, between two wire. So kat sini ada beza dia lah. Okay, so ni D, ni R. So ada beza dia. R tu adalah radius untuk kita punya copper kita. Okay, so ini 276 over epsilon R square roots. Okay, so ini you boleh buat secara you try buat lah. Okay, kalau ada soalan nanti WhatsApp pada saya, tanya soalan tu. Okay, boleh buat sendiri. So sampai sini lah, loss line ni dah tak ada dah. Okay sir. Alright, so simple saja kita punya kelas pada petang ni. Okay. Okay. So sebelum saya nak habis, saya nak tunjukkan. Okay, so untuk yang ni ada soalan? Untuk yang chapter 5 ni? Tak ada. Tak ada sir, tak ada. Okay. Saya ada soalan sir untuk chapter 2 noise. Okay. Lepas kelas. Okay, boleh. Okay, so kalau tak ada saya tutup untuk example chapter 5 ni . Okay. Kalau Yes, tak, okay. So sekarang saya nak tunjukkan, okay. So saya nak tunjukkan, you ada boleh kita akan buat satu, sebab ini banyak ni 10 ke 15 markah ni group presentation, group assignment ni. Okay. Ni saya ni sebagai untuk bantu awak jugalah. Okay. Okay. This is your ni lah saya terangkan. Okay.
Okay, so dekat sini boleh nampak? Okay, nampak. Saya besarkan sikit. Okay, so kat sini saya nak nilai awak dari segi awak bercakap dan juga kefahaman awak tentang communications lah. Okay, so ini carry out 10 ke 15 sebenarnya. Ni 10 ke 15%. Okay, nanti saya akan inilah dia punya ni. Okay, so dari segi saya nak tengok awak punya presentation dan juga kefahaman awak lah. So saya minta you all buat satu group, 4 orang members. Okay, dah ada biasa buat berapa? 3 ke 4 kumpulan dalam satu grup? 3 4 boleh, boleh, 4 boleh. Okay, 3 boleh, 4 boleh. So saya ada buat dalam saya punya outer tu. Okay, so you all boleh tengok dalam outer dalam group activities. Okay, ni saya suruh 4 lah, senang sebab kalau ramai-ramai nanti saya banyak kena tanda. Okay, buat 4 group. Okay, sekejap ni ada ni. Okay, 4 group activities. Okay, so kat sini saya dah buat satu ni lah kumpulan. So dalam satu kumpulan ni ada 4 orang lah. Okay, so you dah ada yang isi dah. Okay, good. So you all boleh mix up antara kesemua section daripada section 1 sampai section 4. Okay, section saya je lah 1 sampai 4 you boleh mix up. And then sebab apa? Sebab satu section 20 orang. Jadi saya anggarkan satu section tu ada 5 kumpulan lah. Okay. So apa you kena buat adalah you kena present. Okay, you kena present in group. Okay. Secara interaktif ataupun kreatif video. So you nak buat secara buat video boleh ataupun you nak present dekat Google, macam you buat satu Google Meet. Okay, 4 orang and then you present lah. Ada slide dan sebagainya. Okay, tapi presentation dia saya nak you punya video tu kalau buat Google Meet tadi you kena rakam video. Okay, kena rakam video tu ataupun you masing-masing you buat video masing-masing and then you combine. Okay, you edit lah macam mana pun. Rasanya ramai kat sini YouTubers kan, boleh ramai pandai edit. Okay, buat TikTok pun boleh, video TikTok pun boleh, siapa pandai. Okay, tapi saya tak nak lama-lama. So daripada 3 sampai paling banyak pun 6 lah. 4 ke 7 ke pun boleh juga minutes. Okay, paling simple lagi bagus roughly dalam 4 ke 5 minit saja. Jangan lebih daripada itu. Okay, so your video might have introduction. Okay, contoh saya bagi satu contoh, you cerita pasal IoT contohnya. Okay, you kena cerita apakah itu IoT, introductions, and then you ambil satu contoh lah IoT on agriculture contohnya. Kemudian you kena ada satu block diagram, flowchart, okay, kemudian ada system operations, kemudian aplikasi dekat mana, and then advantage in humanity ataupun apa-apa topik ataupun apa-apa idea yang you nak share pada kami. Share pada kita lah. Dia macam you buat satu content yang you nak share pada orang ramai. Okay, sebab apa? Sebab nanti saya akan share dalam YouTube lah. Saya akan masukkan dalam YouTube and then you kena orang lain boleh tengok. Okay, your presentation must be clear and loud. Okay, kena cakap, jangan cakap dalam pelanggu. Okay, kemudian kalau lagi bagus, kalau sempat letak subtitle terus. Okay, we cakap kena tulis subtitle. You nak cerita dalam English boleh. Dia kalau nak mix English ataupun mix lah. Saya tak nak all in Malay. Kalau boleh kita nak mix kan. Okay, kalau boleh kita nak English kan. Okay, sebab ada dia punya rubrics tu ada dalam communication in English lah. Okay, so tak apa, you baca skrip ke apa tu pulang pada masing-masing. And then tapi kalau boleh secara spontan lah. Okay, dan video tu mesti kan ada gambar, tak kisahlah secara keseluruhan ataupun secara introduction. Okay, kena ada intro, kena ada muka, ada letak nama dan juga nombor metik. Sebab apa? Supaya saya nak kenal siapa nama tu. Okay, sebab dah lama tak jumpa all kan, kadang saya dah lupa dah siapa. Okay, macam siapa Naim, muka macam mana saya dah lupa. Okay, macam tu lah. So kena ada muka, kena ada nama. Okay, lepas tu you nak buat gambar, lepas tu you nak buat video secara kreatif, boleh terpulang.
Okay, so use appropriate computer or mobile video. Okay, itu satu. Okay, dan satu lagi, you kena buat certificate report lah. Okay, kat sini, contoh you cerita pasal IoT kan. Okay, topik-topik dia ada kat sini ni. Okay, topik-topik nanti saya akan share. Dekat sini you terpulang lah, you nak nanti saya akan bagi ni lah topik ni. So boleh pilih mana-mana. Okay. Kalau nak tajuk sama boleh, tapi jangan konten dia jangan sebiji-sebiji sama lah. Kalau boleh kena lainkan sikit. Okay. Tapi saya sebab you all dah work from home ni kan, ataupun study dari PDP dari rumah ni, saya percaya you all mesti dah walaupun tajuk sama tapi konten dia mesti berbeza lah. Okay. Kalau you all buat dekat asrama, saya percaya mesti akan ada yang sama. So dekat sini you all nak buat tajuk sama pun boleh. Okay. Tapi kalau boleh jangan ada persamaan lah. So saya ada bagi banyak ni, macam-macam ni. You boleh pilih lah. Ataupun nak buat tajuk lain pun boleh. Okay, contoh you cerita pasal communication in aerospace. Okay. So communication in aerospace ni you mungkin boleh carilah bahan-bahan dekat internet. Cara cari jurnal lah. Itu masa kelas FYP saya dah bagi cara kan nak cari jurnal dalam Google Scholar. Google Scholar, correct. Okay, so at least ada 1-2 bahan dah boleh. Okay, and then you ni lah you letak dalam buat sikit report writing. Okay, apa yang you dapat tu you buat report sikit. Format dia senang, format dalam technical paper. You dah dapat kan format FYP technical paper? Dah ada kan? Tak ada, kalau tak ada saya bagi nanti. Okey, terima kasih. So length dia tak payah banyak-banyak lah, 2 hingga 3 saja ataupun 2 hingga 4 pun boleh lah. Okey, 2 hingga 4 lah. Okey. Nak panjang boleh, nak pendek 2, nak panjang sampai 4 je, jangan lebih-lebih. Baik. Must have related quotation. Okey. Citation. So data you jurnal you cari tu kena ada cite dah sikit lah. Okay, daripada mana, siapa you ambil dan sebagainya. Okay, submit ni, okay nanti you submit dalam Outer. Okay, submit Outer. Okay, before 30 Jun. Okay, 30 Jun ni adalah week terakhir ni, week 14 ni. Okay, sempat tak? Okay, kalau boleh buat malam ni boleh. You decide buat malam ni, esok dah boleh hantar. Okay, so submit link YouTube. Okay, so you, video tu you upload dalam YouTube dulu, and then bagi pada saya link YouTube dan juga technical paper. Link TikTok boleh ke? Ha? Link TikTok ke apa? Saya kata boleh pakai TikTok kan? Tak payah merepek lah TikTok. Kalau TikTok kamu download dah dulu. Saya tak ada TikTok. Okay. Sorry. Saya ingatkan saya kata boleh buat TikTok, boleh pakai TikTok. Boleh je, tapi kamu download lah. TikTok battery 3 minit. Itulah pula. Tak boleh lama. Okay, tak boleh. Tak jadi lah. Kan kamu nak joget lagi berapa minit. Okay, so paper dan link saja. Okay, nanti saya boleh ni. Okay, so kalau boleh lagi cepat lagi bagus lah. Sebab saya tahu you all nak fokus pada FYP semua dan sebagainya lah. Betul. Okay, baik sir. Terima kasih sir. Okay, untuk next chapter 6 dan 7 saya akan bagi video lah. Okay. Okay, so nanti ni saya akan bagi pada you all. Okay. So rasanya ni kita punya last class lah kot. Okay. So kalau boleh saya nak kalau mana yang ada ni buka kamera lah, saya nak ambil gambar. Okay, nak tengok you all tengah buat apa ni. Alright. Sir, tak pakai baju lagi sir. Sekejap. Pakai. Okay, jap. Alright, change full screen.
So nanti kalau misal kata sebelum exam mungkin saya akan buat kalau ada request lah kita buat kelas ataupun you all nak ada tanya something. Okay, kita akan buat kelas lah. Kita bincang boleh apa yang kita belajar setakat ni. Okay dah ya. Okay, one, gambar smile semua, 1, 2, 3. Okay. Okay, alright. So itu saja. Okay, so terima kasih. Terima kasih kerana mengikuti kelas secara secara face to face. Berapa kali kita buat 2 kali kot? 2 kali 3 kali sempat? 3 kali. Okay. 3 kali. 3 kali je kan. Yang saya lepas Kat pun tak jumpa. And then lepas tu kita buat secara online. Sebab lepas ni you all dah habis lah. Okay, you all dah FYP and then pergi LI. Okay, so lepas tu tak jumpa dah. Melainkan kalau you sambung dekat degree di FTK, mungkin kita jumpa lah kalau dah habis semua pandemik ni semua. So hopefully you saya minta maaf kalau ada apa-apa saya tersalah ajar dan sebagainya. Okay, so saya doakan you boleh capai kejayaan lah untuk semester ni, semester depan dan juga diploma awak. Okay, so mana-mana yang belum selesai, belum sempat hantar assignment sebagainya, so tolong hantar cepat-cepat. Okay. Okay, esok kita akan ada last juga untuk lab. Okay, lab lab yang ketiga. Okay, esok petang. So untuk untuk kuliah DAE 32603 sampai sini, so lagi 2 chapter nanti saya akan upload dalam video. Okay, so itu saja. Ada apa-apa nak cakap? Okay, baik sir. Terima kasih sir. Maaf juga daripada kami sir. Okay. Maaf Zahir Batin. Maaf Zahir Batin. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak soalan. Okay, saya tunggu. Sir kena tutup rekod dulu sir. Baik, terima kasih kerana mengingatkan.